أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berusaha barisan pentadbir Masjid Setia Alam, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin dan nasiah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada ketika ini yang merupakan waktu-waktu yang sangat baik. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amalu fihi, al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah. Amal-amal salih yang dikerjakan pada ketika ini sangat lebih dicintai oleh Allah Taala berbanding hari-hari yang lain, yaitu al-ayyamil ashr, hari 10 hari daripada awal Zulhijjah. Jadi kita berada di kemuncaknya tuan-tuan pada situasi kita di Malaysia, yaitu berada pada malam 9 Zulhijjah ini, dan esok merupakan hari Arafah bagi Malaysia walaupun dia sudah berlaku di Arab Saudi. Maka kita disunatkan untuk berpuasa pada esok hari dan memulakan takbir muqayyad selepas salat fardu subuh besok hari 9 Zulhijjah. Takbir muqayyad, ya, sehinggalah nanti pada 13 Zulhijjah berhentinya kita bertakbir dan habisnya fatrah atau masa menyembelih. Jadi ini merupakan rezeki dan nikmat peluang Allah beri pada kita yang tidak melaksanakan haji tapi tetap masih diberikan
privilege ya, ataupun kelebihan-kelebihan untuk meraih pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak, mudah-mudahan tidak mensia-siakan perkara yang sudah dibentangkan di depan kita. Kelak kita akan rasa sesal ya. Baik, InsyaAllah malam ini kita sambung bacaan kitab Al-Fiqhul Manhaji Al-Mujallad Al-Thani berkait dengan As-Sawm, iaitulah puasa. Dan malam ni ialah bertajuk Qada puasa Ramadan, Fidyah dan Kafarah. Qada puasa Ramadan, Fidyah dan Kafarah. Baik, kata penulis yang pertama, muka surat 410 ya, 410. Pertama kata penulis, musafir dan orang sakit. Yang ini perihal musafir dan orang yang sakit. Sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan sakit atau musafir. Mula kita tengok dua perkara dulu ya, musafir dan orang sakit. Dia wajib mengqadaknya sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Sekiranya dia tak mengqadakkannya disebabkan bermudah-mudah atau ambil ringan dengan perkara ini, sehingga masuk Ramadan tahun berikutnya dia berdosa dan diwajibkan qada dan fidyah. Maksudnya yang dikatakan tidak mengqadak kerana bermudah-mudah tu, iaitulah tidak sakit, tidak uzur, tidak ada halangan emergency, ataupun bahasa orang faham kan, uzur syar'i tak ada. Saya sahaja tak nak ganti, maka dia pertama tu dia berdosa. Jadi kita ni latih diri, jangan fikir ganti dulu, fikir dia tu dosa kalau ditinggalkan. Tadi tu dia tak puasa, tidak berdosa kerana dia musafir dan dia sakit. Okeylah, tidak berdosa. Tapi dia wajib qada. Tiba-tiba tak qada juga sehinggalah tahun berikutnya datang. Dan tak qada tu kerana apa? Kerana malas. Baru dia start berdosa di situ. Nanti ada soalan, habis tu kalau dah qada dosa juga ke? Dia gini tuan-tuan, dosanya itu ganti puasa itu tidak boleh menampung pahala yang sepatutnya dia dapat masa puasa betul-betul dulu. Itu maksud. Dosa diampunlah tuan-tuan ya. Tapi manusia itu oleh kerana dia merasa kalau melanggar perintah Allah tu, Allah tidak turunkan bala pada dia secara immediately, maka dia rasa bermudah-mudahlah kan. Masa sakit Allah ampunkan, bila-bila sihat dia tak mau ganti, maka dia berdosa dan haram hukumnya. Dan di samping dia berdosa tu, dia kena package ya, iaitu qada dan fidyah ataupun denda tambahan. Tadi kalau dia ganti sebelum datang tahun depan itu, maka dia sekadar qada sahaja dan tidak berdosa. Tapi ini oleh kerana melangkau, tahun 2003 ni dia langkau 2004, maka dia wajib qada, dosa, qada dan juga denda tambahan atau namanya fidyah. Fidyah ialah memberi makan kepada orang-orang fakir dengan satu cupak makanan asasi untuk setiap satu hari yang ditinggalkan. Ini saya yakin semua orang sudah tahulah ni ya, perkara ni dah maklum fidyah itu. Kerana fidyah itu dia untuk orang miskin, tentang yang paling penting fakir dulu. Jangan belanjakan kawan sesuka hati, kawan tu pun kaya lah kita lagi. Tak boleh tuan, tidak sah fidyahnya. Dia kena cari orang fakir. Cari tak jumpa, cari miskin. Gitu. Dia ada tingkatan ya. Ataupun setengahnya, ataupun ada ulama sebut fakir dan miskin satu kelompok lah. Cuma untungnya kita ni di Lembah Kelang, bukanlah untung, saya nak kata macam mana ya, nak cari miskin tu agak mudah lah di bandar ni. Kerana gaji sekian-sekian, katanya saya tak tahu 3,000 berapa ya, satu isi rumah tu sudah declarekan sebagai miskin bandar. Jadi boleh diambil orang-orang ini.
walaupun gaya hidupnya macam tak berapa miskin kan tuan-tuan, tapi kerajaan telah meletakkan, terutamanya lembaga zakat Selangor ya, meletakkan haddul kifayah, iaitu had yang paling minimum untuk bergelar miskin bandar. Maka itu boleh digunakan untuk membayar fidyah. Dan itulah makanan asasi ya. Maksud asasi apa? Ya makan macam makan beras tu, kita makan beras kan pribadi. Makan apa tu? Nasi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau belanja dengan makanan yang bukan asasi orang kita, ya tidak dikira fidyahnya, itu sah. Sampai tahap itu. Pula tu sekarang ni orang gila pula makan makanan orang lain dah tu. Oden, udon, apa semua tu lah ya. Ogleo lah, tak tahu tuan makan makanan orang putih ni kan. Yang dah jadi makanan biasa. Silap-silap besok makanannya jadi makanan asasi pula orang Malaysia. Dah tak mau makan nasi sebab apa? Kan kita dah terlalu banyak tengok TikTok dengan Facebook tu. Jadi untuk kurus jangan makan nasi tu, orang Melayu tak makan nasi kan. Makan benda-benda tu jadi kering tuan ya. Kurus dia, diet dia kurus cantik katanya. Tapi sakit ataupun tidak bertenaga, karena kita ni memang daripada kecil makanannya itu, dan tenaga dapat dari situ. Maka orang-orang lama-lama tidak makan asasinya bukan nasi tapi makanan orang luar ya. Dan itulah dia takdirnya. Dan satu cupak sama dengan lebih kurang 600 gram gandum atau beras. Jadi ulama kontemporari tuan-tuan, kontemporari ya, ulama-ulama yang terkini ni, dia menganggap makanan asasi dalam contoh makan tengah hari itu nasi dengan lauk dengan sayur dah cukup. Jadi kita tak payah nak kira 600 gram tu, sebab kita pun tak ada kerja nak kira-kira tu. Maka dengan satu pinggan itu dan air sudah memadai untuk dikira makanan asasi kita ya. Sekiranya keuzurannya berterusan seperti sakit yang berterusan sehingga masuk bulan Ramadan tahun berikutnya, dia tak diwajibkan kecuali qada dan tak perlu mengeluarkan fidyah kerana melewatkan qada ini. Ini dipanggil al-maradu la yurja shifa'uhu, sakit yang mana tidak diharapkan sembuhnya, dan ini perlu disahkan oleh siapa? Doktor. Ustaz pun tak boleh sahkan, tok wali pun tak boleh sahkan, tok guru tak boleh sahkan, tapi doktor yang berhak mensahkan. Maka doktor kata, ayah awak ni ataupun abang awak ni, adik awak ni biasanya kalau begini tak sembuh dia ni. Itu pun sudah cukup lah ya, ramalan daripada doktor dan doktor sains. Jangan pula tuan-tuan argue dia, doktor kan Tuhan, yang menentukan kan Tuhan. Tapi yang nak mengesahkan kawan tu sakit dan sihat ialah doktor tadi. Allah ya Allah lah. Kan selalu tuan-tuan, bukan saya sendiri ada pengalaman ya, ada kawan ni dia kena disahkan kanser tahap 4 ya. Tahap 4 ni kira dah last lah tuan-tuan. Kemudian doktor kata umur dia sampai sekian-sekian hari sahaja. Kan doktor kan berpandukan kepada dia punya ilmu lah kan. Jadi dia kata umur sampai contoh tahun depan. Tapi ya yang menentukan semua Allah SWT. Sampai sekarang kawan saya masih hidup lagi segar bugar. Daripada tahun 2012 hari itu lah tuan-tuan. Kalau ikutkan dah almarhum dalam kubur tu. Tapi kerana semuanya atas kuasa Allah kan. Itu satu perkara. Tapi perkara ini, perkara dokumentasi ni kena disahkan oleh manusia tuan-tuan ya. Mana pula Allah nak sayang pula kan. Jadi doktor yang mengesahkan sakitnya itu tidak boleh baik. Maka yang ini tidak dikira berdosa dan tak payah bayar denda tambahan, tak payah ya. Kerana dia nak puasa di bulan Ramadan tu pun dia tak mampu. Maka takkan dia nak menggantikan dengan puasa ataupun fidyah. Ya, jadi dia kalau dia mampu qada, dia qada. Ada setengah nanti kita akan jumpa dia bayar fidyah sahaja pun ada juga. Baik. Sekiranya dia meninggal dunia dan tidak sempat qada, maka dia sama ada mati sebelum mampu mengqadakannya atau mati selepas mampu mengqadakannya tetapi tidak mengqadakannya kerana lalai. Dan sekiranya dia mati sebelum mampu mengqadakannya, maka dia tak dosa dan tak perlu minta orang lain qada bagi pihaknya kerana dia tidak melalaikan.
Yang ni kita kata dia tak berdosa kerana dia tak mampu untuk mengqada, dia masih sakit lagi dan meninggal. Jadi dia tidak berdosa. Baik, barang siapa yang mati selepas mampu mengqadakannya, dia dah sihat. Doktor kata tadi tak sihat kan, ni tak sihat ni, tiba-tiba Allah rezeki dia sihat sihat, tetapi dia tidak mengqadakannya selama tempoh dia sihat tadi tu, dan dia pun meninggal, maka walinya disunatkan mengqada hari-hari yang ditinggalkannya bagi pihak. Maksud wali di sini ialah kaum kerabatnya. Jadi wali disunatkan menggantikan puasa kawan tadi tu. Wali ni ada beradik dia lah tuan, kerabat-kerabat dia. Dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh." Sesiapa yang mati dan dia masih ada puasa yang tak diqada, maka walinya lah yang berpuasa bagi pihaknya. Kemudian Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang laki-laki telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku telah mati dan dia meninggalkan 1 bulan puasa. Apakah aku perlu mengqada'kannya bagi pihaknya?" Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya, hutang Allah lebih berhak untuk dijelaskan." Baik, kita baca yang kemudian dulu, nanti kita ulas. Puasa orang lain bagi pihaknya adalah sah apabila mendapat keizinan salah seorang kerabatnya. Ini cerita kalau orang lain yang tolong ganti, ya. Dia boleh tuan kalau kerabatnya membenarkan. Manalah tahu kadang, jangan puasakan untuk anak saya tak izin. Ada orang macam tu kan. Dia nak puasakan untuk anak dia tak bagi orang lain. Tapi biasanya, kau nak puasakan ke? Alhamdulillah, selamat aku. Dia tak payah buat lah. Dia malas pun tuan-tuan, dia suruh orang lain buat. Jadi sah atas izin wali. Sekiranya dia berpuasa tanpa mendapat izin dan nasihat daripada si mati, maka puasa ganti tersebut tidak sah. So dikira tak makan je lah tuan-tuan, ya. Puasa tidak dikira. Sekiranya tak ada seorang pun yang berpuasa bagi pihaknya, maka hendaklah dikeluarkan 1 cupak makanan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Makanan tersebut wajib dikeluarkan daripada harta pusaka yang ditinggalkannya, sama seperti hutang. Sekiranya dia tidak memiliki harta, maka orang lain boleh mengeluarkan bagi pihaknya dan terlepaslah dosanya. Baik, begini. Jadi mula-mulanya walinya yang disunatkan untuk menggantikan, bukan paksa, ya, disunatkan untuk ganti. Kerana itu puasa orang lain, jadi orang lain tak perlu tanggung puasa orang lain, maka disunatkan. Kalau dia tak mau ganti, dia kena bayar fidyah lah, gitu, ya. Dia kena bayar fidyah. Ini yang kita kata fidyah daripada harta dia, pusaka. Kalau orang tu tidak berharta, maka pakat-pakatlah kita. Jadi di sini akan timbulnya kita panggil belas kasihan daripada kaum keluarga, kerana dia masih tergantung, ya, dalam kubur itu. Sebab apa? Sebab masa dia hidup dulu dia mampu, cuma dia tak dia berlengah-lengah untuk mengganti sehingga dia akan mati. Jadi itu yang kita kata yang berlaku di zaman kita. Saya ingat di sini wallahu alam lah, ya, di setengah tempat tu puasanya kadang-kadang waris itu dia tanya kepada orang-orang alim lah, ustaz-ustaz, dia tanya, "Macam mana nak ganti puasa mak ayah saya contohnya, baru meninggal kan?" Jadi amalannya, orang kita ni dia banyak ikut adat, ya. Amalannya apa? Kalau orang mati, kena ganti semayangnya, kena ganti puasanya dengan fidyah. Lepas tu fidyah ni dikira daripada umur dia 15 tahun. Jadi seolah-olahnya si mati tu tak pernah puasa dia umur 15 tahun sampai dia mati. Ataupun orang kita anggap begini, senang kira daripada balik lah, jadi dia boleh cover sampai mati tu. Padahal kalau dia puasa masih hidup dia, kira puasa lah. Melainkan dikenali memang dia ni ahli maksiat, tak pernah puasa.
Tapi kalau bapak kita, mak kita kan orang baik-baik, alhamdulillah. Puasa cuma mungkin di ujung-ujung hayat tu ada sakit-sakit dan dia tertinggal. Maka kata ulama, ambil yang paling yakin, agak-agak berapa hari dia tinggal. Cukup, tak payah dikira dah 15 tahun tuan-tuan. 2 lori beras tuan-tuan ya, kalau 15 tahun tu. 2 lori 40 kaki tu. Dek kerana apa? Kita cover semua. Seolah-olah benda-benda macam ni boleh dibayar dengan sejumlah itu. Dan ini adalah cara yang tidak tepat. Kerana bukan benda agama tu boleh dijual beli ya, dengan beri fidyah bagi orang miskin, beras dan sebagainya. Termasuklah luput solat pun sama. Solat pun diganti dengan beras. Padahal puasa yang paling utama itu yang puasa itu. Solat tu ada khilaf yang terlalu banyak ya, dalam bab mengqada salat menggunakan fidyah. Puasa tak ada khilaf, melainkan cuma bahagian yang kita kata digandakan atau tak digandakan itulah ya. Jadi kita bukan nak menyusahkan. Kerana ada orang ni dia bagi tahu kat waris tu kena ganti-ganti sekian sampai berapa bungkus apa ni kampit beras, tentu nak kena bayar ya. Padahal arwahnya dulu elok je puasa. Cuma dia ada takut ada lompang-lompangnya. Baik. So, apa yang perlu kita faham di sini iaitulah orang yang hidup boleh menggantikan puasa orang yang mati. Boleh. Kalau dia kerabat tak payah izin lah kerana dia kerabat. Kalau dia bukan kerabat, dia kena minta izin dengan kerabat. Macam korban, kan kita isu korban ni. Boleh ke tidak berkorban untuk si mati ni? Tiap tahun ni dia keluar soalan ni tuan. Asal korbannya dia keluar soalan ni. Jadi dalam bab ini khilafnya terlalu banyak. Kalau ikut mazhab Syafi'i yang muktamad, kita kata kalau orang tu tidak mewasiatkan, sebenarnya tak payah dibuat korban untuk dia ya. Kalau dia ada sebut masa dia hidup dulu, bolehlah buat. Kalau tidak, tak payahlah. Baik, ambil harta dia tu, kita stick kepada mazhab Syafi'i yang muktamad ya, maksud saya bukan mazhab Syafi'i seluruhan. Kerana dalam mazhab Syafi'i juga ada 2-3 qaul. Dalam mazhab kita sendiri pun ada 2-3 qaul. Bukan mazhab lain lagi. Yang kata boleh, ada yang kata tak payah, ada yang kata sebagainya. Tapi muktamad, muktamad ni apa? Yang dipegang secara kuat. Maka sekiranya diwasiatkan, silakanlah. Dia macam ni tuan. Kalau qada itu ada orang wasiatkan, bolehlah buat. Kalau tidak, waris yang buat. Kalau waris yang tak nak buat, bayar dengan fidyah beras. Tapi akannya naklah diberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan bagi pihaknya. Ini maka dendanya apa? Bukan denda lah ya, kita kata bayarannya bagi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggal. Jadi kalau ditinggalkannya 5 hari, 5 orang lah, itulah ya. Kalau 10 hari ya 10 orang lah. Abu Dawud telah meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya apabila seorang itu sakit pada bulan Ramadan, kemudian dia meninggal dunia dan tidak berpuasa, hendaklah diberi makan bagi pihaknya. Diberi makan tu maknanya bayar fidyah ya, beri makan pada orang miskin. Dan itu adalah pengganti kepada ketidakpuasaannya pada bulan Ramadan kerana dia sakit. Ini bagi orang sakit ya. Yang berlaku sekarang ni ialah bagi orang sehat tapi tak nak puasa. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, takdir Allah dia mati. Jadi warisnya tahu ni memang kaki tak puasa. Tu yang nak bayar pakai 2 lori tu tuan. Yang kita cerita sekarang ni ialah orang yang sakit. Cuma situasinya ada kadang-kadang time dia sihat dia tak ganti, ataupun dia tak sihat dan tak boleh ganti. Tapi yang kita berlaku ni ialah orang sihat dan tapi tak puasa. Dosa lah, dosa. Tapi ada orang yang nak menggantikannya menggunakan beras, ya silakan ya. Baik. Tapi kita tak kata sampai dikira daripada umur balik tuan-tuan, kerana itu menganiaya waris. Dan nak cari belanja itu bukannya sikit ya. Kalau si mati tu meninggalkan harta banyak tak apa juga, tapi tak meninggalkan apa-apa. Baik, nombor 2, orang yang terlalu tua dan pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Apabila orang yang terlalu tua terpaksa berbuka, dia wajib bersedekah 1 cupak makanan asasi bagi setiap hari yang ditinggalkan. Dia dan para walinya tidak diwajibkan kecuali perkara tersebut.
Jadi orang yang tua sangat kemudian tak boleh puasa lah. Dia tak boleh puasa, tak mampu pun puasa. Kalau dicuba pun dia akan sakit. Doktor kata pakcik kena makan, kalau tidak pakcik akan sakit atau meninggal. Maka dengan kesahihan pengakuan doktor tadi, maka dia boleh ganti dengan fidyah ya. Jadi walinya tidak payah membuat apa-apa melainkan bayar fidyah. Tak payah puasakan dia, tak payah, kerana dia meninggalkan tu kerana dia tidak mampu, sangat tidak mampu. Baik, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Atha, katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendengar ayat Quran yang dibacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib atas orang-orang yang tak berdaya berpuasa kerana dia ketua dan sebagainya, membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Ini ayat yang pada ayat wajib yang tidak diharapkan sembuhnya. Tak mampu lah tu kan. Yang pertama tadi orang tua yang dia tak sakit, cuma dia memang tak larat, dah tua kan, tenaga dah tak ada. Yang kedua ialah orang yang tak kira tua atau muda tapi sakit yang tak sembuh-sembuh, ni memang tak sembuh. Jadi kalau dia tak makan dia akan mudarat, maka dia bayar fidyah saja. Sekali lagi tuan-tuan, mesti disahkan oleh doktor ya. Kita tak boleh guna firasat sendiri, kena sahkan doktor. Maka doktor ni tuan-tuan perasan dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh sangat diperlukan. Mana dia sangat berkait terdapat ya, pakar kesihatan dengan ilmu fiqh. Nanti di sana ada isu solat, orang yang accident, luka semua tu kan, yang berbalut semua tu, dan doktor sahkan dia luka ini tidak boleh kena air. Kalau kena air dia akan mudarat dan sebagainya, maka dia boleh tayamum. Macam itu. Tapi kalau doktor kata luka ni biasa je, basuh je dengan air, maka wajib wuduk dengan air. Cuma pedih sikit katanya. Tapi kalau tak tahan pedih tu, doktor kata alah pedih sikit je, kawan yang rasa tu setengah mati dan tahan pedih tu sampai guling-guling kan. Itu lain pula cerita, itu tuan Primadan rasa. Kalau dia tipu dia tak ganggu dengan ustaz lah. Kalau dia jujur, jujurlah. Tapi dalam bab mudarat maka doktor yang lebih tahu. Sebab itu tuan-tuan ya, Allahumma salli ala Muhammad, macam di flight kan, dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang kan, kata orang-orang yang bahagian elektrikal kapal terbang lah, dia kata di bilik air tu tak boleh terlalu banyak renjisan air ya, di tandas. Nanti dia akan menyebabkan short circuit ataupun litar pintas dalam kapal terbang, dan menyebabkan kapal terbang akan jadi macam-macam lah. Sebab tu kita tidak dibenarkan untuk berwuduk macam wuduk di rumah ya, dalam tandas flight tu. So ustaz-ustaz pun ajar pakai apa? Pakai spray lah tuan. Walaupun dengan alasan aduh wuduk spray tak puas hati dah, tak macam kat rumah. Memang bukan kat rumah, masalahnya kat tempat orang lain. Jadi kita kena hormat tu. Walaupun dia bukan doktor, tapi doktor dalam bab elektrikal, kita kena ikut lah tuan. Maka di situ ada orang pakai spray. Saya ingat pakai spray paling ideal lah ya. Ada yang pakai tayamum minum debu kan, beli di kedai tu, dia macam bedak tu. Semua tu ada dalam fatwa, maka kita ikut je lah. Tak payahlah kita nak buat keras kepala, aku tak kira kau tebang tak kau tebang, bawa baldi lagi dalam tu. Dia akan menyebabkan satu kemudaratan yang lebih. Maka kita gunalah yang sepatutnya, cukup. Jadi agama tu macam tu, dia meraih semua keadaan. Macam kita tuan-tuan di RNR, sembahyang di RNR, sembahyang, kemudian lepas sembahyang bangun bagi orang lain sembahyang. Tak payahlah kita nak macam di masjid, la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali, subhanallah 33, tak payah. Sambil berjalan balik nak kereta tu boleh, kerana orang lain tengah menunggu tu ya. Ada fleksibel macam tu. Walaupun kita kata saya tak boleh sebab saya amalan saya mesti macam ni, mesti macam tu, mesti. Ada orang kan macam tu kan, dia amal untuk diri sendiri. Contohnya lepas sembahyang dia akan baca
la ilaha illallah 1000 kali contohnya, dan mesti tidak bangun dari tempat solat. Tak tahulah dapat dari mana tu amal ni, kadang ni ikut orang je. Maka di tempat yang macam tu pun dia tetap degil kat tu. Sedangkan perkara tu kalau tak dibuat tidak berdosa pada dia. Cuma pada dia merasa dia kena buat untuk mendapatkan sesuatu. Kalau zaman-zaman dulu tuan-tuan, saya nak sebut pun benda sensitif, tapi sebut juga tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang ni gini, kalau kau nak supaya orang tengok engkau tunduk dengan kau amalkan ini sekian-sekian selepas sembahyang sekian-sekian, jangan tinggal selama 40 hari. Tu jenis-jenis tu. Jadi bila dia percaya kalau dia amalkan ni solid 40 hari tanpa dia tinggal 1 second pun, maka nanti di hari ke-41 kamu akan dihormati, diapakan, dia akan macam tu. Sehingga kan amalan ni tadi boleh menyebabkan orang lain susah. Sedangkan benda tu tak wajib pada agama kerana dia pilih sendiri, tuan-tuan. Itu baru macam tu. Belum yang kalau kau nak kebal, dah lain dah tu. Bila nak kebal, nak boleh terbang. So bacaan tak salah, tuan-tuan. Tapi bila dia mewajibkan sehingga orang lain susah, itu jadi salah. Begitu. Macam yang kita kata tadi itulah ya, kau kena bayarkan fidyah bapak kau tu daripada umur dia balik, padahal kawan yang bagi nasihat tu tolong bagi nasihat. Yang menanggungnya waris ya. Macam kita buat kenduri arwah 3 hari tu, kalau waris tu tak ada duit, saya ingat nanti dulu, ataupun orang masjid boleh tolong belanja makan ya, belanja belikan makan gitu. Yang lebih baik begitu, kerana orang yang meninggal tu tengah susah. Kerana Nabi sebut ketika Ja'far meninggal dunia kan, Nabi kata apa? Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innal mauta yushghiluh. Sediakan makanan untuk keluarga si Ja'far ni kerana kematian menyibukkan mereka untuk buat. Yalah, orang meninggal dunia nak nguruskan, nak fikir ke bumi, nak fikir report polis, lagi nak fikir nak beli nak beras untuk malam ni kenduri kan tuan-tuan kan. Jadi fikirannya dah terlalu camuk. Maka orang kelilinglah kena bantu dia. Bukan tak boleh buat kenduri, orang keliling bantu. Dulu pernah sekali ada satu orang hamba Allah ni, suami dia meninggal dunia dan dia tak ada belanja nak buat kenduri. So dia kata, boleh tak mam, kebetulan saya jadi imam di situ, boleh tak mam buat tahlil untuk suami saya, tapi saya tak ada makanan apa-apa, ataupun saya tangguh dulu buat tahlil ni bulan depan baru dapat duit nanti. Sampai tahap macam tu tuan. Saya kata tak apa, baca je, makan ni orang tak peduli lah. Orang tak kisah pun sebenarnya. Sampai zaman sekarang orang tak kisah lah ya. Zaman dulu mungkin lah, kalau tahlil tak ada kenduri, ini bukan tahlil namanya, ini naya ni katanya. Zaman sekarang tak kisah sangat kan tuan. Mudah-mudahan tak kisah sangat lah. Sebab zaman sekarang tahlil pun dah pendek ya. Kalau dulu ya panjang. Jadi kalau tak ada makan nasi tu macam malam besok tak nak datang lah. Sekarang ni kebanyakan kan kalau orang buat tahlil tu, mam tolong buat tahlil ya dalam kurungan ringkas. Ringkas. Kan kita orang Melayu kan ada tahlil awal akhir, kita ada tahlil ringkas. Jadi yang ringkas tu lebih top sale lah tuan-tuan. Ataupun ringkas tu yang kita kata popular lah. Imamnya pun suka dengan ringkas tu. Jadi tak payah panjang, tak payah amanar rasul bima unzila ilayya. Makmum pandai dia. Kalau lepas ayat kursi tu terus afdaluz zikr, cantik katanya. Inilah imam yang kita cari katanya gitu. Dia pandai dia. Orang sekarang kan sibuk tuan, tak payah panjang, tak boleh panjang. Baik, tak apalah tu. Maka aturan agama itu kadang-kadang bukan sebagaimana yang kita fikirkan ya. Dia lebih, kadang-kadang siasat lebih mudah daripada itu. Baik. Di antara perkara yang mesti diketahui ialah orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, hukumnya sama dengan hukum orang yang terlalu tua ya, yang tak mampu berpuasa. Saya kata tadi, orang sakit yang jenis ni dia tak kira tua muda. Contoh kanser ya, penyakit yang kritikal, yang kronik, leukemia contoh tuan-tuan ya. Apa-apa lagi lah yang satu garis dengan penyakit yang susah nak baik, dan dia dibenarkan untuk berbuka dan bersedekah pada setiap hari yang ditinggalkan dengan satu cupak makanan asasi. So dia boleh tidak berpuasa dan dia menggantikan
kafarah tu pada hari yang sama pun boleh, tak ada masalah ya. Yang ketiga, golongan perempuan hamil dan menyusukan anak. Apabila wanita hamil dan yang menyusukan anak berbuka, maka tindakannya itu sama ada kena bimbangkan dirinya atau bimbangkan anaknya. So ada dua kelompok. Satu yang mengandung, satu lagi yang tidak mengandung tapi dia menyusukan. Jadi hukumnya berbeza. Kalau dia menyusu, dia tak puasa kerana diri dia, lain dia punya keputusan. Kalau dia tak puasa kerana kandungan dia pun lain cerita dia. Tapi dua-dua ini dibenarkan untuk tidak puasa. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau dia makan siang hari boleh? Boleh lah. Dan tidak berdosa. Begitu. Sekiranya dia berbuka kerana bimbangkan wujudnya mudarat terhadap dirinya, apabila dia berpuasa, maka dia wajib qada saja sebelum datangnya bulan Ramadan yang tahun depan. Jadi kalau dia tak puasa sebab dia takut diri dia lembek, jatuh, pengsan dan sebagainya, maka dia wajib qada sahaja ya, tak payah bayar fidyah. At-Tirmizi dan Abu Dawud dan selain mereka rahimahullah taala meriwayatkan daripada Anas Al-Ka'bi radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala wada'a 'anil musafir as-sawma wa syatra as-salah wa 'anil hamili aw al-murdha'i as-sawm." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkat puasa. Mengangkat ni maknanya tidak wajibkan pada orang yang musafir, dan telah mengurangkan salat, yakni boleh diqasar salatnya, dan diangkat puasa daripada orang yang hamil dan sedang menyusukan anak. Jadi untuk orang musafir Allah tidak wajibkan puasa dan tidak wajibkan sembahyang 4 rakaat ataupun tamam, tak wajib. Tapi untuk orang yang hamil hanya diangkat saja puasanya, sembahyangnya kena cukup tuan-tuan. Jangan mentang-mentang kenapa qasar ni, saya hamil, tak boleh ya. Qasar ni hanya boleh musafir sahaja. Atau setengahnya sebut qasar boleh pada sembahyang khauf ketika perang, itu saja. Tapi jamak boleh macam-macam. So kita yang bab ini, orang kita dia kena clearkan ini. Jamak satu hal, qasar satu hal. Jadi jangan kita jamak qasar tu sama, tak. Qasar satu perkara lain, jamak satu perkara lain. Yang boleh qasar yang mana? Musafir. Musafir saja. Hak jamak tu macam-macam. Musafir boleh, darurah boleh, muttar ni apa? Keadaan yang terdesak boleh, orang yang sakit boleh. Ada setengah qaul sebut. Cuma mazhab kita dia agak ketat dalam bab jamak ni. Tapi setengah qaul mengatakan orang yang sakit, contoh perempuan yang ada istihadah. Istihadah tu tahu tak tuan-tuan? Orang lelaki ni jarang tahu ya. Perempuan mungkin tahu. Istihadah ni darah sakit, dan dia dah habis 15 hari pun haid, dia masih keluar lagi darah tu. Maka bab ni perempuan wajib solat dia bila 15 hari sudah habis haid tapi darah masih keluar hari ke-16, dia wajib solat. Kerana itu bukan darah haid, itu darah istihadah. Jadi perempuan yang ada penyakit istihadah, dia boleh jamak solat pada setengah pendapat. Kerana dia susah, nanti nak pergi lapik lagi, nak basuh, nak wuduk, susah. Sukar bagi dia. Paling tidak pada qaul Syafi'i ni apa tuan-tuan? Dia kalau zuhur asar, dia boleh melewatkan zuhur dekat dengan asar, macam jamak juga lah kan. Jadi 4 rakaat di zuhur, nanti 4 rakaat di asar, dekat-dekat. Kerana untuk mengurangkan susahan dia. Juga jamak berlaku pada ketika hujan yang sangat lebat, dan mesti dibuat di masjid. Dia tak boleh hujan lebat dia jamak di rumah, tak boleh, di masjid. Kenapa? Kerana dia untuk menyenangkan orang yang melazimi masjid. Saya dulu ada pengalaman masa belajar di Jordan dulu tuan-tuan. Jordan ni dia mazhab Hanafi ya, ibadat dia. Hanafi ni apa? Kalau hujan rintik pun boleh jamaah tu. Jadi nanti Bilal pergi tengok luar kan, dia kata fi matar fi, ya Allah jamak. Jamak selalu, padahal baru tik tik tik. Oh itu yang syok tu ya.
tak payah tunggu lebat ribut angin tapan, tak payah. Bagi mazhab Hanafi. Tapi nak ceritanya jamak tu berbagai-bagai. Serupalah dengan ini bagi orang yang puasa, maka dia boleh tidak untuk berpuasa, dan kalau dia nak pun boleh puasa, bukan wajib tak puasa tuan. Dia nak puasa silalah, tapi kalau dia nak buka pun boleh, tak ada masalah ya. Jadi maksud mengurangkan salat ialah memberi kelonggaran untuk mengqasarkan salat. Maksud mengangkat puasa ialah membenarkan berbuka dan diminta supaya mengqadakannya. Baik, ada lagi berapa minit? 3 minit. Apabila perempuan mengandung berbuka kerana bimbangkan anaknya. Ini berbuka bukan pada waktu buka tau, berbuka sebelum waktu buka ni. Tapi istilahnya berbukalah. Orang tak puasa tu istilahnya berbuka. Kerana bimbangkan anaknya seperti bimbang berlakunya keguguran sekiranya dia puasa, ataupun perempuan yang menyusukan anak bimbangkan kurang susunya, lalu anak itu mendapat mudarat sekiranya dia puasa. Dalam keadaan ini dia wajib qada dan bersedekah ataupun fidyah lah, satu cupak makanan asasi bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Kenapa tuan? Kerana dia tidak puasa kerana orang lain, bukan kerana diri dia. Tapi masih lagi dalam lingkungan dibenarkan. Cuma dia kena tambah lagi satu, bayar denda ya. Iaitu satu cupak ataupun makanan yang mengenyangkan bagi satu orang miskin pada hari-hari yang ditinggalkannya. Itu kalau 5 hari 5 orang miskin lah. Ataupun 5 hari, hari ini orang tu, besok orang tu, harinya tu berlainan tapi orang yang sama boleh, ataupun hari yang sama orang yang berlainan boleh. Masalah yang sama dengan masalah ini ialah orang yang terpaksa buka puasa untuk menyelamatkan orang lain yang sedang diancam musnahan. Dia wajib qada puasanya dan bersedekah dengan satu cupak makanan. Apa-apa situasi lah ya, menyelamatkan orang lemas ke kan, kita puasa nak selamatkan dia. Kita pun bila naik daripada air tu, kita pun dah haga, minumlah, penat, kau punya pasalan ni kata. Maka dia pun kena qada dan bayar fidyah. Dan Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibn Abbas, katanya wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Sama juga dalilnya seperti mana yang disebut tadi. Baik, kita berhenti setakat itu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. Semoga Allah memberi faham pada kita dengan kepahaman yang nyata dan mendalam, insya-Allah yang benar. Semoga kita bertemu lagi di masa yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.